Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati moderator, pihak penganjur, Lokal Ihsan, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 28 hari bulan 8 2025 bersamaan dengan 4 Rabiul Awal 1447, kita teruskan bicara kita, pengajian kita dalam kitab Rukun Iman. Nama kita ni Rukun Iman. Jadi kitab ini menarik sebab dia kecil tapi isinya besar. Tuannya kecil, isinya besar. Itu yang penting. Jadi para jemaah sekalian, kita sudah berada di penghujung kitab, iaitulah rukun iman yang terakhir, beriman bil qada'i wal qadar. Kita beriman dengan qada, dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Di mana ilmu tentang qada dengan qadar ni sangat penting. Sebab bila manusia faham tajuk ni, hilanglah kita punya stres, hilang kita rasa jemu, rasa sedih, rasa kemurungan, rasa kecewa dalam hidup ni. Sebab kita tahu semua apa yang berlaku, semuanya dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kita apa saja yang berlaku ni, kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Tak ada satu benda yang berlaku tanpa izin, tak mungkin. Kalau Tuhan tak izin, tak akan berlaku. Jadi tajuk kita pada hari ini menarik, iaitulah di muka surat 162. Bagi pelajar, bagi jemaah yang ada kitab, muka surat 162. Tengok muka surat 162, tajuk dia Ar-Ridha bil Qada'i wal Qadar. Kita reda dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Ini sangat penting sebab kata di para ulama, alaqatus sa'adah birridha. Kebahagiaan seseorang itu duduk di mana? Duduk dia reda dengan takdir Allah. Kebahagiaan seorang hamba Allah Ta'ala itu duduk di mana? Duduk di reda dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Sebab kalau kita tak reda, kita nak gimana? Semua yang berlaku ni dengan takdir Allah. Sehat, sakit, hidup, mati, kelahiran, kematian, susah, senang, hujan, panas, ribut, taufan, banjir, semua itu dengan takdir Allah. Tak ada siapa dia nak benda yang susah atas dunia ni. Semua orang nak senang, nak suka, nak happy, nak hidup macam-macam lah, nak kuasa, nak kedudukan, nak kaya. Tak ada orang nak susah. Tetapi sebagaimana kita selalu ulang satu kaedah yang mengatakan, anta turid, ana wa ana urid, wallahu yaf'alu ma yurid. Awak nak satu benda, saya pun nak satu perkara. Tapi Allah akan beri apa yang dia nak. Bermakna kita manusia ni kena berusaha untuk mencari yang terbaik. Kita cari usaha biar dapat hak molek yang terbaik. Itu memang kerja kita. Kena cari yang terbaik. Jangan buat yang tak baik. Tetapi bukan semua yang kita nak kita dapat. Dan bukan semua yang kita tak dapat itu tak baik. Allah Ta'ala yang Maha mengetahui. Ada orang dia beri apa yang dia nak. Ada orang dia tak beri dengan hikmah, kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka ditukar benda yang kita nak tadi, kita nampak pada otak kita, dengan kepala kita dia baik, tapi sebenarnya tidak baik. Ini yang kita nak belajar pada hari ini insya-Allah. Tengok kitab muka surat 162. Reda dengan qada dan qadar. Reda dengan qada dengan qadar.
adalah menjadi suatu kewajipan untuk meredai semua ketentuan qadar, yakni takdir Allah Ta'ala, kita kena reda kerana ia merupakan tanda kesempurnaan reda dengan rububiyah, dengan susun atur yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mana kalau kita tak terima hak Tuhan itu, maknanya kita nak lawan Tuhan. Tak. Setiap seorang mukmin dan mukminah, muslimin dan juga muslimat wajib meredai qada Allah kerana semua perbuatan Allah dan ketentuannya adalah baik. Nah, cuma kita tak nampak ya. Baik warna sakit. Memanglah pada zahirnya tak baik sakit itu. Tapi bila kita kaji dengan sakit itu hilangnya dosa, gugurnya segala perkara yang tidak baik dengan sebab sakit, kita sabar. Dengan sebab musibah yang menimpa kita, kita sabar. Maka hilang perkara yang tidak baik. Dosa hilang, benda-benda yang hilang daripada kita. Maka di sana baru kita faham, oh rupanya Allah Ta'ala uji aku untuk naik darjat. Allah Ta'ala uji aku untuk memberi pahala. Allah Ta'ala uji aku untuk apa? Untuk memberi ke satu perkara yang aku pun tak sangka. Jadi kita ingat ke setiap sakit, setiap apa ni ujian itu semuanya tak baik belaka. Tak semestinya seperti itu. Jadi kita kena fahamlah bahawa bukan semua yang Tuhan beri itu tak baik. Ada yang dia beri kita rasa tak baik tapi sebenarnya baik untuk kita. Maka di sinilah pentingnya kita belajar ilmu tauhid disebut dengan nama al-qada wal qadar. Al-qada wal qadar. Tengok kitab. Sesiapa yang yakin bahawa semua perkara yang ditetapkan untuk menimpanya tidak mungkin terlepas daripadanya. Ingat dah. Kita dah bincang dalam siri yang lepas. Wa ta'lam. Ingat hadis. Annama asabaka lam yakun liyukhti'ak. Hak kena kepada hak kena, memang tak akan lepas. Dan Tuhan kata awak kena gini. Awak ditimpa sekian. Awak dapat kebaikan. Awak naik pangkat. Awak boleh hana. Awak apa saja pun, tak ada siapa boleh halang. Tidak ada siapa yang boleh halang. Sebab itu kehendak Allah Azza wa Jalla. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Mana-mana yang Tuhan tak tulis kena kat atas kita, tak akan kena. Walaupun seluruh dunia ni berpakat untuk nak khianat pada kita. Seluruh dunia berpakat buat perancangan jahat untuk nak menimpakan sesuatu buruk atas kita, tak akan berlaku. Berapa ramai orang yang cuba nak bunuh orang tak mati-mati. Berapa ramai yang cuba nak dapat projek-projek yang besar tapi Tuhan tak tulis, tak dapat-dapat. Berapa ramai orang yang gila kekuasa pangkat dengan berbagai-bagai usaha dia nak akhir kali kecundang, kecewa begitu je. Sebab Allah Ta'ala tak tulis. Jadi hadis ni besar. Kita kena faham bahawa wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Hak mana Tuhan bagi, apa yang Tuhan tetapkan kena dapat dengan kita, dapatlah. Wa ma lam yakun apa ni, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Hak mana kena, kena. Hak mana tak kena, tak kena. Jadi kita kena belajar ilmu tentang perkara ini. Sesiapa yang yakin bahawa semua perkara yang ditetapkan untuk menimpanya tidak mungkin terlepas daripadanya. Kita tahu lah. Oh, aku tak boleh lepas dah. Kita kalau kita memikir kat macam-macam lah. Anak kita nak cudik sekali, hak kita sayang sekali. Hak ni lah kita suruh panjang umur ya. Hak panjang ni, hak ni kita nak suruh panjang umur. Sebab dia cerdik. Dia bijak. Dia baik. Orang Kelantan kata dia juru. Tapi Masya Allah, hak kita duk sayang ni lah, hak mati dulu. Allahu Akbar. Sebab apa Allah mati dia? Kenapa Allah matikan orang yang kita sayang dulu? Patut kita kata kan lagi, biar aku mati dulu pada anak. Anak saya tu mati dulu sebab apa? Sebab dia budak baik. Allah Ta'ala matikan dalam keadaan dia baik. Allah Ta'ala matikan dia dengan husnul khatimah. Semua orang yang mengenali dia puji dia. Masya Allah, dia ni. Masya Allah, dia lah dulu khidmat pada ayah dia. Tapi kalau dia mati dalam keadaan tak baik, orang kata mujurlah dia mati awal. Kalau tidak huru-hara kampung kita. Tengok. Jadi, bila kita yang menerima kematian tersebut, kita pula kena sabar banyak. Sebab apa? Sebab kita tahu Allah nak uji kita. Allah nak tengok kita terima ke tidak takdir Allah Ta'ala. Allah nak tengok kita sabar ke tidak apa yang ditetapkan oleh Allah. Maka bila kita sabar, disitulah naiknya darjat yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka perkara yang tidak ditentukan katanya tidak akan menimpa. Kita yakin benda hak Tuhan tak tulis tak akan kena kita. Tak sodok royak lah siapa nak kacau kita pun tak akan terkacau.
Sebab benda itu tidak ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Hidupnya senang, tidak goyah atau ragu-ragu, tidak berasa duka cita di atas perkara yang hilang. Ingat mula. Jangan duka cita sangat di atas perkara yang hilang. Maknanya kita ni sayang satu benda contohnya. Apa ni sajalah, jawatan kita, kedudukan kita, tiba-tiba benda tu hilang. Hilang daripada kita. Jadi kita sedih. Sedih tak salah. Sedih itu naluri manusia. Tak ada benda manusia atas dunia ni hilang benda dia sayang tak sedih. Tak ada. Tak. Kanak-kanak pun tahu menangis. Apalagi orang tua. Tapi jangan sampai duka cita, sampai mereka tumbuk meja, sampai mereka orang panggil berguling. Oh, Kelantan kata nungginyo, nungginyo ni tunggang terbalik kita ni sebab apa? Sebab kecewa, terlalu stres, terlalu tak bercakap dengan orang, terlalu kemurungan. Kenapa kemurungan? Sebab terlalu kecewa. Kita kata no, itu tidak. Nah, jadi ingat. Jadi orang yang boleh terima takdir Allah Ta'ala hidupnya tenang, tidak goyah atau ragu-ragu, tidak berasa duka cita di atas perkara yang hilang, sedih, naam. Sedih, itu naluri manusia. Tuan-tuan ingat ke tidak? Sewaktu wafatnya anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ibrahim. Ibrahim anak anak Nabi yang bongsu sekali, anak laki-laki dia dengan Maryam mengalir air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatnya ada kata, "Oh anta ya Rasulullah." Rasulullah sendiri. Rasulullah kan bagi tahu kepada kita tawakalnya dengan redanya. Kenapa Rasulullah menangis? Sahabat-sahabat macam terkejutlah tengok Rasulullah menangis. Sepatut tak menangis sebab ni Nabi. Nabi kata apa? Itu adalah rahmat yang Allah campak dalam hati seorang bapa. Sama je bila anak kita mati, mak kita mati, rahmat dalam hati anak mesti menangis. Nabi kata innal aila tadma. Mata menangis wal qalbu yahzan, hati sedih. Tapi tak akan keluar daripada mulut kita kecuali perkataan yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Kita berpisah dalam keadaan sedih. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Jadi tidak menjadi masalah, tidak salah kalau orang tu hanya mengalirkan air mata sedih, itu naluri manusia. Tapi kalau meratap, menangis, tak boleh terima keadaan, kita duk rasa tak ada lah hidup kita ni, tak ada faedah dari hidup atas dunia ni, kecewa sangat kita kata, alah itu tidak. Maka tidak boleh. Maka orang yang sedih tidak menjadi masalah, tapi jangan kecewa, jangan sampai mereka tak mau hidup dah aku tadi biar aku mati. Alah, itu tidak boleh. Maka inilah yang kita kena belajar. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sedih ketika kematian anak dia. Nabi kata, tapi aku tak keluar perkataan kecuali yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Ma naqul illa ma yurdi Rabbana. Apa yang kita kata hanyalah yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita tak akan keluar perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan yang tidak elok, kita tak akan keluarkan dia sebab itu dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Ini menarik. Sesiapa yang mengetahui bahawa dengan ni, sesiapa yang mengetahui, baiklah. Jadi bila orang ni tahu semua yang berlaku tu dengan takdir Allah, hidupnya tenang, tidak goyah atau ragu-ragu, tidak keluh kesah dan huru-hara, tidak berasa duka cita di atas perkara yang hilang, dan tidak menganggap masa depannya gelap. Aku ni kalau tak ada dia ni tak ada hidup dah atas dunia ni. Lah, kita hidup bukan dia, kita hidup dengan sebab Allah yang tentukan kita hidup atau mati. Rezeki Allah Ta'ala beri. Cuma naluri manusia sedih di atas kehilangan keluarga itu biasa. Jadi kalau tak sedih tu kena tanya, kenapa awak ayahmu mati mu tak sedih? Nah, contohnya orang ni anak dia mati tak sedih. Nampak relax ya, mak ayah dia relax ya. Kenapa anak awak mati awak tak sedih? Sedih mana? Budak deraka kepok. Nah, duk main dadah, duk main ini. Kalau dia tak ada tu senang hidup aku. Kalau dia ada aku sakit kepala. Dia balik minta duit lah, dia nak pukul mak lah. Orang kampung pula benci dengan aku. Tengok mak, tengok padahal hak jahatnya anak. Tapi sekali dengan mak ayah dia benci. Jadi bila dia tak ada tenang. Itu lain. Kita walau macam mana pun kita kena yakin bahawa manusia yang waras itulah keadaan dia. Sesiapa yang mengetahui bahawa ajal dan rezekinya sudah ditetapkan.
Kita tahu dah kan. Semalam saya baca hadis, eh, peringkat kejadian manusia. Jadi manusia ni Allah Ta'ala cipta kita dalam rahim 40 hari nutfah, sperma dia panggil. Air mani. 40 hari alaqah, apa ni, seketul darah. 40 hari pula mudrah, seketul daging. 40 hari pula cukup 40 kali 3 barulah malaikat datang, cukup 40 hari malaikat datang tulis umur dia banyak panjang mana. Orang ni akan hidup 10 tahun sampai 100 tahun ada hidup. Alhamdulillah. Bila dia mati? Di mana dia mati? Ha. Berapa rezeki dia? Dia ni rezeki dia banyak ke sikit? Rezeki dia luas ke tak luas? Murah ke tak murah dia sendiri tu? Bakhil ke tak bakhil? Semua ada. Dan yang paling kita takut sekali, amalan dia baik ke buruk. Dan yang terakhir, syaqiyun am sa'id. Orang ni bahagia ke orang ni celaka? Na'udzubillah. Maknanya orang ni orang bahagia, artinya dia mati dalam Islam. Dia mati dengan husnul khatimah. Inilah manusia yang baik. Tapi kalau dia mati dalam keadaan celaka, na'udzubillah, dekat nak matinya jadi orang maksiat, setengah kita duk tengok gambar lah ni orang baik-baik, nak mati tengah duk joget, nak kata apa? Berat tak berat hidup kita ni? Sangat berat. Sebab kita mati dalam keadaan yang begitu dahsyat. Jadi ingat molek. Itu bahayanya, suasana yang ada itu cukup berbahaya. Maka sesiapa yang mengetahui bahawa ajal dan rezekinya sudah ditetapkan, tak boleh lari dah. Kita kena usaha-usaha lah. Sebab itulah benda-benda tak baik. Contohnya, orang nak buat benda yang tidak baik, kita kena tentang. Akta ke apa benda ke yang tidak baik, yang memberi pulangan yang buruk pada masyarakat, kita kena tentang. Jadi manusia yang rakuh ni, dia ada kira gitu ya, ada kira nak hak dia, nak projek dia, boleh lah. Sebab kita tanya kata serah pada takdir semata-mata, tak boleh. Kena ada perancangan, kena ada strategi, kena ada langkah-langkah keselamatan. Itu kena ada. Jadi orang yang sudah tahu rezekinya, ajalnya di mana, dia tidak akan berasa takut kerana sifat penakut tidak dapat memanjangkan umurnya. Dia kata al-jaban la yutawilul umur. Sifat penakut seorang itu tidak memanjangkan umur. Sifat penakut tidak memanjangkan umur seorang. Orang ni, kalau kita baca sejarah sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu, yang banyak masuk peperangan. Yang banyak masuk peperangan, siapa? Contoh yang paling dikenali, tuan-tuan semua kenal belaka. Nama dia Panglima Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Khalid ibn Walid ni dia masuk peperangan, dia pergi dengan Nabi dulu. Dalam peperangan Uhud dia lead. Patah muka Nabi, berdarah muka Nabi. 70 sahabat mati syahid. Hasil penangan Khalid. Yang lain. Dalam perang Ahzab, Khalid lagi. Waktu Nabi nak masuk Mekah, Khalid lagi sekat. Waktu sudah masuk Islam, dia pula jadi panglima Islam, buka kota Mekah. Masuk peperangan di zaman Sayyidina Abu Bakar lawan Pobok Rinda, zaman Sayyidina Umar lawan. Akhir kali Khalid mati di mana? Patut dia mati di medan peperangan lah. Moga dia pergi perang sokmo. Dak. Dia mati di mana? Di rumah dia. Tengok. Orang yang tahu ajal maut dia di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak takut untuk berjuang sebab orang yang penakut tidak memanjangkan umur. Orang yang berani tidak memendekkan umur. Umur a'maruna biyadillah. Umur kita telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Umur kita telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sama ada awak berani, tapi janganlah orang panggil tebal lah. Macam budak main motor rempik. No, pusing perih tak tahulah mana. Patah 4, patah 10 dia punya aksiden. Lepas tu dia kata ini takdir Allah. Ini mengarut lagi tu. Mungkin cari penyakit, lepas tu salah ke takdir. Lah, tidak apa ni, tidak boleh lagu tu. Jadi kita tahu bahawa orang yang tahu ajar dia banyak ni di tangan Allah Azza wa Jalla, ajar dia akan berjuang kepada Allah Taala. Dan dia tahu rezeki dia sudah tetapkan, dia juga tidak akan jadi penakut. Setengah kita ni takut. Ustaz, kenapa Ustaz tengok benda mungkasnya awak tak tahu je?
Jadi macam syaitan bisu je ustaz ni, tak kecek, tak gapo, tahu dah benda mungkar, benda maksiat kat depan. Tak boleh. Nanti tak dapat projek, nanti tak naik pangkat, nanti. Dia sanggup jadi syaitanun akhras li ajlil jaib. Kerana poket ni, takut poket kosong, inilah manusia yang yang kecundang, manusia yang akan kecewa di akhirat esok. Sebab apa? Sebab dia tidak yakin dengan rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena tak rezeki. Ini manusia ni macam-macam. Waktu anak muda-muda dulu, tahun 80-an dah. Tahun 70-an tu kita kecil sangatlah. Tapi 80-an tu kita dengar cerita. Masa tu, di akhirlah 70-an ni masih lagi fenomena orang mengaji agama ni tak ada masa depan. Orang belajar agama, mengaji pondok ni, tidak ada masa depan. Siapa begitunya kata kita. Anak awak ngaji mana? Ngaji pondok. Oh, tak ada masa depan lah budak tu. Nak makan gapo nanti tua esok. Nak makan gapo nanti tua esoknya kata boleh. Nanti tua esok nak makan gapo. Boleh. Cakap. Makan nasi lah. Tak kena nak makan kayu. Nah, rezeki Allah Ta'ala beri dah siap-siap dah. Tak kira ngaji agama ni. Allah Ta'ala tak pandai nak bagi rezeki kepada penuntut ilmu. Kepada orang ngaji agama tak ada rezeki. Kita kata no. Tidak mungkin sedemikian. Jangan begitu tuan-tuan. Jangan siapa mereka rezeki Allah pun kita pertikaikan. Sebab apa? Sebab ngaji agama kita kata tu jauh sangat. Tu jarak awak tu. Tak juru benar tu bahasa lagu tu. Jadi kita kena ingat. Penakut tidak memanjangkan umur, bakhil tidak menambahkan rezeki. Orang bakhil, nah kan? Kerana sifat penakut tidak memanjangkan umur dan sifat bakhil tidak menjadikan dia tu kaya. Kaya dia tu duit banyak. Dah apa? Apa faedahnya duit banyak tapi duk kumpul untuk orangnya? Duit banyak tapi bukan untuk dia, untuk orang. Dia duk simpan duit untuk orang. Dia tak guna pun. Nak makan pun fikir 100 kali. Orang kata sedap lah nasi rare ni, nasi kabu kat sini ni. Berapa satu bungkus? RM12 sepinggan. Baik aku beli nasi buku hok di bawah jambatan tu RM6 je. Nah, nak makan apa berkira. Kita kata orang bakhil tidak menambahkan kaya-kayaan, tapi menambahkan kebakhilan. Hidupnya sempit, duit yang dia ada disimpan, tak tahu nak guna apa. Sebab apa? Sebab bakhil. Jangan. Allahu Akbar. Maka sifat bakhil tidak menambah rezeki. Dia sedar bahawa semuanya telah tertulis. Ini kita nak baliknya. Semua perkara yang berlaku ini biqada'i wa qadar, dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Tuhan dah tulis dah. Tuhan dah tulis dah benda itu berlaku. Dia akan menjadi sabar menghadapi semua bencana yang menimpanya. Jadi kita sabarlah. Kita kehilangan suami, suami kehilangan isteri, kehilangan anak, kehilangan kawan-kawan, macam-macam. Ada sahabat-sahabat kita ni, anak dia mati aksiden. Kita tengok memang sedih lah. Sehari dua ni timbul masalah. Ni pelajar-pelajar yang kena bully, yang kena macam-macam dikhianati. Kalau kita tengok kat patut duk tayar pula video hok dia aktif di sekolah dulu, bertambah lagi kesedihan itu. Sebab itu dalam Islam ni dia tak benar. Dia tak benar takziah lebih daripada 3 hari saja. Takziah salah satu ayam fakat. Sebab apa? Sebab dia tak mau tajaddud al-huzun. Sedih tu bertambah-tambah. Sedih bertambah-tambah. Ana jumpa seorang sahabat, isteri dia meninggal di Madinah. Balik kereta gaun jatuh. Kalau dia dengar minta maaf lah. Tapi ini satu contoh lah. Bila ana balik cuti, sebab kita uruskan jenazah mereka, rahimahumullah. Bila balik cuti, dia kata, Ustaz tengok mayat tu, bolehlah balik cerita apa yang anak kata. Anak tengok mayat dalam peti dah, dan bawa mayat tu ke perkuburan Baqi'. Dia kata, saya jemputlah Ustaz datang, kita buat perjumpaan keluarga, kita doakan kepada si mati dan nak dengar sikit cerita. Boleh. Bila kita pergi, masuk dalam rumah dia tu, Masya Allah, dah berapa bulan dah mati. Buka peti, dia tunjuk, ni peti ni, telur ni arwah yang beli. Kita kata, buat apa? Goreng je lah. Ini kain telekung yang arwah solat sebelum pergi. Ini arwah. Kita kata awak tak boleh hidup macam ni. Telur tu dah rusak dah tu beberapa bulan yang lalu. Mungkin duduk dalam peti tak rusak. Tapi makanlah kalau tak rusak. Kalau rusak buang. Jadi kalau kita asyik duduk tengok je. Sampai tengok telur tak lalu makan. Buat apa?
Hidup ni mesti diteruskan. Hidup mesti diteruskan. Tak boleh lagi duduk di atas landasan sedih yang menyebabkan kita tak boleh nak hidup. Sekarang ni kita mula langkah baru. Langkah yang baru dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat. Nah, aktifkan diri dengan masjid, pergi ke masjid sentiasa, duduk dalam halaqah mengaji Quran, duduk dalam halaqah ilmu, duduk dalam apa ni, kita kata kita sibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang baik, insya-Allah. Dan jangan lupa azkar, zikir-zikir pagi jangan lupa baca, zikir petang jangan lupa baca, zikir nak tidur, zikir solat. Maka dia akan hilang perkara tersebut sebab kita kena terima keadaan bahawa kita mesti meneruskan perjalanan. Orang yang dah pergi tak akan balik. Orang yang pergi tak akan kembali. Kita yang masih duduk atas dunia ni kena teruskan perjalanan sebelum kita juga dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terimalah keadaan realiti. Baiklah. Allahu Akbar. Jadi dia akan sedar bahawa apa yang berlaku itu semuanya ditulis oleh Allah Azza wa Jalla, al-qada wal qadar. Dia akan menjadi sabar menghadapi semua bencana yang menimpanya. Kita sabar. Allah Ta'ala nak uji aku. Allah Ta'ala nak angkat darjat aku. Allah Ta'ala nak tinggikan kedudukan. Kita letak situ. Letak Allah nak angkat darjat kita. Alhamdulillah. Dan, ingat ni. Dia menjadi sabar menghadapi semua bencana yang menimpanya dan minta ampun di atas semua dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Mana kalau kita dalam hidup kita ni, kita kurang sabar. Kita istighfar, ya Allah, ya Tuhanku, kalau aku tidak begitu sabar dengan ketentuanmu, aku kurang sabar dengan ketentuanmu, ya Allah, curahkanlah kesabaran dalam hati aku. Biar aku boleh hidup dengan cara baik, hidup sebagaimana orang lain juga. Jadi insya Allah, Allah Ta'ala bantu kita, biiznillah azza wa jalla. Dia redha dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah. Ini besar sekali, redha biqada'illah. Dengan itu, dia telah mengumpulkan di antara ketaatan terhadap perintah dan sabar terhadap ujian. Jadi orang yang sabar ni, orang yang beriman dengan qada' dengan qadar ni, dia kumpul dua. Kumpul dua. Yang pertama, redha dengan ketentuan Allah. Yang kedua, sabar menerima ujian Allah. Ingat, redha satu. Yang kedua, sabar di atas ujian. Redha biqada'illah, sabar bima qaddarallahu lahu. Dua perkara yang kita besar. Dua-dua itu pahala besar belakang. Dengan itu, dia telah mengumpulkan di antara ketaatan terhadap perintah Allah untuk sabar, untuk menerima takdir dan sabar dalam ujian, dalam menerima bencana yang menimpanya. Karena itulah Allah Ta'ala firman dalam surah At-Taghabun ayat 11, Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada kesusahan atau bala bencana yang menimpa seorang melainkan dengan izin Allah. Semua hak berlaku tu Tuhan takdir. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memimpin hatinya untuk menerima setiap perkara yang telah berlaku dengan tenang dan sabar. Jadi kalau kita tak tenang pun gitu juga keadaannya. Yang pergi sudah tidak akan kembali. Barang-barang kita yang sudah habis pun tak balik semula. Jadi apa langkah kita sebenarnya? Sabar dan tenang. Alhamdulillah. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui akan tiada sesuatu, semua perkara itu dengan ilmu Allah, dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Maka dengan itu kita tahu apa yang patut kita lakukan. Surah At-Taghabun ayat 11. Dan firman Allah Ta'ala, Fasbir inna wa'dallahi haqqa. Setelah engkau mengetahui perihal Nabi Musa dan umatnya, maka bersabarlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam perjuangan menegakkan Islam. Sesungguhnya janji Allah untuk beri kejayaan kepadamu adalah benar. Wastaghfir li zambika, dan pohonlah ampun bagi kesalahanmu. Surah Ghafir ayat 55. Jadi dalam ayat-ayat ini memberi motivasi kepada kita, memberi keyakinan kepada kita bahawa semua perkara yang telah ditetapkan oleh Allah tidak akan boleh lepas. Maka kita kena usaha, buat kerja sungguh-sungguh supaya kita duduk dalam suasana yang baik, insya-Allah. Baiklah. Kata di para ulama, hubungan di antara kebahagiaan dengan keredaan. Alaqatus sa'adah birridha.
Jadi kita bahagia ni dengan redha. Macam mana kita bahagia dengan redha? Ar-ridha huwa babullahi al-a'zam. Redha ini adalah satu pintu rahmat Allah Ta'ala yang besar dan syurga di dunia. Syurga dunia itu duduk dalam hati orang. Duduk dalam hati orang. Wa mustarahul abidin, dan tempat rehat orang-orang yang ahli ibadat. Orang ahli ibadat ni dia berehat dengan apa? Dengan redha, dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla, maka dia redha. Dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, "Zaqa ta'mal iman." Tanda ni tuan-tuan hadis ni. Nah, kita syarah pada kitab kita ni. Zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba. Man radiya billahi rabba. Akan merasai kemanisan iman siapa dia redha Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Ingat molek. Wabil islami dinan, dan dia redha Islam sebagai agama. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, Nabi Muhammad sebagai rasul. Ingat deh. Jadi orang ni akan rasa kemanisan iman bila kita redha dengan Allah, redha dengan Islam, redha dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kita nak tidak redha sedangkan kita yakin dan percaya bahawa Allah yang bersifat dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, yang berkasihan belas, arhama bi ibadihi. Allah Ta'ala lebih rahmat kepada hamba dia lebih daripada ibu sayang kepada anak. Ingat molek ni tuan-tuan dan puan-puan. Allah SWT, rahmat dia kepada hamba dia lebih daripada rahmat seorang ibu kepada anak. Ibu dengan anak ni tak usah kata apalah. Baru ni gajah mati anak. Sehabis satu dunia sedih dengan kematian anak gajah. Nah, sedih. Kata-kata apa? Mak dia apa sedih, tunggu situ tak mengamuk nak kata apa. Tapi bagaimana kita tidak redha setelah kita yakin Allah Ta'ala Al-Alim. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Allah Ta'ala yang tentukan apa perjalanan hidup kita. Bagaimana kita tidak redha setelah kita mengetahui bahawa semua yang berlaku ini dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Jadi bila kita tahu semua perkara yang berlaku dengan ketentuan Allah, maka pada ketika itulah kita akan redha sebab Allah Ta'ala beri kepada kita nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak. Adakah kita syukur atau tidak syukur? Maka di situlah tempat punca hujung pangkal di mana akan laluan kita, hala tuju kita ke mana, maka duduk situ. Kita syukur ke tidak? Karena itu Allah Ta'ala sebut dalam suratul Nahli ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung satu nikmat Allah Ta'ala, la tuhsuha, kamu tak akan mampu nak hitung. Bila ni nikmat kita apa? Mata. Nikmat mata kita ada. Mata kita ni, ada orang mari bawa 1 juta. Cash. Duit stoker. Bukan duit tipu. Bukan scammer. Duit sengoti. Nak beli mata kita sebelah. Siapa nak jual? Angkat tangan. Siapa nak jual mata dia sebelah? Sejuta. Juta sebelah lagi dia boleh tengok. Tapi dia boleh sejuta. Nak kata apa? Maka Allah kata, Tuhan tak kata wa in ta'udu ni'amullah. Nikmat-nikmat tak? Nikmat Allah. Satu nikmat aja Tuhan beri. Mata kau, telinga kau, hidung kau. Apa saja Tuhan suruh kita hitung. Maknanya satu nikmat pun besar. Satu nikmat pun kita tak boleh nak hitung betapa besarnya nikmat Allah Ta'ala beri. Maka sudah pastilah kita wajib bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kaifala narda. Bagaimana kita tidak redha bila Allah Ta'ala tetapkan perkara yang begitu besar untuk kegunaan kita, untuk maslahah kita, untuk apa saja yang ada pada kita, kita mengatakan itu nikmat yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Jadi para jemaah sekalian, marilah kita kembali mencari kelebihan yang disediakan oleh Allah kepada orang yang redha. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Yang pertama dalam hadis ini Nabi sebut redha
billahi rabba. Kita reda Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Kita reda Allah sebagai Tuhan. Bila kita reda Allah Ta'ala sebagai Tuhan, tak maknanya kita kena akurlah dengan ketetapan Allah. Tuhan suruh buat, Tuhan larang kita tinggal. Jangan pula reda dengan Tuhan, tapi tak ambil hukum Tuhan. Nah, macam manusia ini reda dengan Tuhan dalam solat. Lepas solat, pergi ambil undang-undang orang putih. Kita kata itu terbalik kuat, nama dia lagu tu. Tidak elok lagu tu. Yang kedua, reda dengan Islam, maknanya kita reda dengan hukum Islam. Dalam Islam ni ada halal, ada haram, ada kepatuhan, ada apa. Kita kena reda belaka. Kalau tidak, bukan itu cara orang yang reda. Orang reda bukan gitu cara dia. Cara dianya, dia kena apa? Dia kena reda, dia kena buat mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita semata-mata. Yang ketiga, kita reda Nabi SAW sebagai Rasul. Maka itulah baru kita mengatakan orang inilah orang yang reda. Orang yang akan dapat zaqa ta'mal iman, akan dapat merasai kemanisan iman. Maka di sini, dalam tajuk kita ni, reda dengan qada dan qadar. Maknanya reda dengan ketetapan dan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita reda. Jadi banyak ayat-ayat Quran, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Semua benda ni aku jadi manusia ni dengan takdir. Dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla semata-mata. Jadi tak boleh lari dah kita. Dalam hadis Nabi SAW bagi tahu Allah Taala telah ciptakan tulis takdir ni 50,000 tahun sebelum diciptakan langit dengan bumi. Siap. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Mureda dengan apa yang Allah Ta'ala tentu pada kamu, menjadi manusia yang paling kaya atas dunia. Manusia yang paling kaya, manusia yang paling hebat, manusia yang paling tenang, duduk di mana? Apabila bila kita apa? Bila kita reda dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita reda. Tuhan banyak ni kita reda. Tuhan banyak lagi kita reda. Tuhan tak banyak kita sabar. Itu dia panggil takdir Allah Ta'ala, itu kita mesti hayati, mesti lalui. Jadi alhamdulillah. Hadis riwayat Muslim, Allah Ta'ala tulis kataba maqadir, telah tulis segala takdir yang berlaku atas dunia ni 50,000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Hadis Muslim. Baru ni hadis ada seorang sahabat nama dia Al-Walid. Tengok cerita sahabat ni pula. Al-Walid bin Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit tu ayah dia. Jadi ayah dia ni nak mati. Dengar cerita ni. Cerita ulama sahabat-sahabat Nabi. Jadi bila Ubadah bin Samit nak mati, nak wafat, anak dia Al-Walid mari ziarah ayah dia. Dia kata, ya abata ausini. Abah, bagilah wasiat pada saya, pesan pada saya. Faqala ajlisuni. Dudukkan aku. Mana dia duduk tidur, dia kata angkat aku nak cakap tak sedap sambil tidur. Angkat. Qala ya bunayya. Wahai anakku, kamu tidak akan dapat kemanisan iman. Kamu tidak sampai pada hakikat mengenali Allah Azza wa Jalla sehingga kamu benar-benar beriman dengan qada, dengan qadar Allah. Kita yakin apa yang berlaku dengan ketentuan Allah, dengan kehendak Allah Ta'ala, bukan kehendak siapa-siapa. Baik. Al-Walid bertanya, ayah, kaifali, bagaimana saya nak mempelajari, nak menghayati ma khairal qadar, takdir yang baik dengan takdir yang buruk. Macam mana kita nak faham? Ayah dia kata, ma akhta'aka lam yakun liusibak. Kamu kena yakin. Hak kena kepada kamu, hak Tuhan tak tulis kamu, tak akan kena. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Apa yang kena kepada kamu memang tak akan lepas. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya. Kemudian dia cerita kepada anak dia, hai anakku, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dengar inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Mula-mula sekali Allah Taala cipta qalam, pen. Summa qala uktub, qalam tulis. Maka qalam tulis apa yang akan berlaku sampai ke hari kiamat.
Itu sebelum diciptakan langit dengan bumi berapa tahun? 50,000 tahun. Ha, ya bunaya. Kata di Ubadah, wahai anakku, kalau aku mati bukan keyakinan beriman dengan qada dan qadar ni, aku masuk neraka. Hadis rawahu Tirmizi wa Ahmad dengan sanad yang sahih. Maka di situ kata di para ulama betapa besarnya keyakinan kita kepada qada dengan qadar sampai mereka kalau orang tak beriman dengan qada dengan qadar, orang ni tak akan masuk syurga sebab dia tidak percaya kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Ada satu lagi cerita menarik. Hari ini kita buat cerita ya. Petang-petang ni menarik dengan cerita ya. Al-Hafiz Al-Humaidi dalam kitabnya Jazwatul Muqtabas fi zikri wulatil Andalus. Jazwatul Muqtabas mana cebisan cerita mengenai raja-raja pemerintah Andalus. Andalus. Qala wazir, seorang menteri nama dia Aba Umar Ahmad bin Sa'id bin Hazim. Menteri ini Ibn bin Hazim ni duduk dekat dengan raja. Al-Mansur bin Abi Amir Muhammad bin Abi Amir. Nama raja dia Al-Mansur bin Abi Amir. Jadi wazir ni menteri duduk dekat raja. Jadi satu hari dia buka pintu setiap minggu untuk rakyat mari mengadu, mari nak cerita tentang apa-apa sajalah. Nak mengadu hal susah, payah, kena zalim, kena ngenak korang, mari. Tiba-tiba masuk seorang wanita tua, bongkok dah belakang. Dengar, makcik tua ni bongkok dah belakang. Nak mari mengadu kepada raja tentang satu kezaliman yang menimpa keluarga dia. Satu kezaliman menimpa keluarga dia. Dia mari. Dia mula-mula masuk jumpa raja, dia doa lah. Semoga Tuan Amir panjang umur, sihat, molek-molek. A'azzallahul Amir wa ayyada sultanahu. Lepas dia puji, dia doa raja, raja bertanya, "Ma hajatuki ya Umar?" Makcik, nak ngadu ke apa mari ni? Nak cerita apa? Dia kata, "Aku nak mengadu kepada anak aku yang telah dipenjara beberapa tahun yang lalu. Sedangkan dia yang jaga aku. Dia hak duduk cara aku. Dia hak duduk dengan aku. Tiba-tiba dia masuk penjara. Jadi aku duduk sorang lah, sedih. Ada orang cara dah lah. Anak hak baik ni masuk dalam penjara." Raja pun tanya, "Man waladak? Siapa anakmu?" Dia pun sebut nama Fulan bin Fulan. Rupanya anak dia ni gangster besar, kepala besar-besar. Siapa raja kena nama budak tu. Bukan main-main. Kalau budak dia bek kapur ni orang tak kenal. Ni orang kenal, maknanya zaman dia tu tulah tu dalam Sokoba zaman dia tu sudah dikenali oleh raja Fulan-Fulan. Raja pun teringat. Fastasyatal amir ghadaban. Raja pun teringat, dia pun merah muka. Hidup lagi budak tu ni. Anak macam ni hidup lagi. Raja berkata, yuslabu, yuslabu, yuslab. Mesti dibunuh, mesti dipancung, mesti disalib. Raja terkejut. Makcik ni pun terkejut. Masya Allah. Anak aku molek-molek duduk dalam penjara, aku mari sebut nama dia, raja suruh bunuh. Ni, nak ceritanya, takdir Allah SWT, anak dia mati di tangan mak. Kalau mak dia tak mari mengadu, raja tak ingat dah budak tu. Mungkin duduk dalam penjara lama dah. Bila dia mari mengadu, raja puteri ingat, raja kata yuslab. Yuslab, yuslab maknanya kena bunuh budak. Disalib dia. Lepas pada bunuh tu salib, dipalang. Sebab jahat sangat. Jahat sangat dia tu. Kemudian dia apa panggil? Dia panggil penulis. Pegawai dia mari sini. Pegawai. Dia petulis. Tulis suruh yuslab lah. Yuslab maknanya disalib. Dibunuh dan disalib. Takdir Allah Ta'ala. Dia nak marah sangat. Masa dia tulis tu getar tangan. Orang panggil tangan dia tak stabil. Dia tulis. Jadi pegawai dia bawa surat ni. Bawa pergi ke pegawai penjara. Orang-orang yang kena bunuh. Semua dibunuh. Kecuali anak makcik saya ni tak dibunuh. Makcik tu keluar. Dia ambil anak dia keluar. Raja kata, "Kenapa budak keluarnya aku suruh bunuh?"
Kenapa pula keluar? Aku suruh bunuh. Nah, tengok ni, ini takdir Allah Ta'ala berlaku. Alam aku yuslab, aku banyak kena bunuh kan? Apa mau lepas dia nya? Sudahlah. Pegawai hok bawa surat. Penjaga penjara. Ircajafu. Gemetar, takut. Ah, sudahlah kita ini kena murka dah. Kata di ketua penjara, A'azzallahul Amir. Maaflah Tuan Raja, saya hanya melaksanakan perintah yang diperintah oleh tuanku. Aku perintah suruh bunuh kan? Tak. Habis, nih surat tuanku. Dia pun tunjuk surat. Tengok ni tuan tu, bahasa Arab ni payah. Yuslabu ya sad lam ba. Yuslabu ya sa lam ba. Tulis tu. Mana tulis bahasa Arab pada. Dia gitu tulis tukar nak tulis sad jadi ta. Yut lam sama lam, ba jadi uh, pa. Jadi qaf. Daripada yuslabu jadi yutlaku. Dekat je tu. Ya sad lam yutlaku yuslabu. Kalau mana yutlaku mana lepas. Yuslabu mana dipancung disalib. Bila raja tengok surat, memang tulis dia bukan dikhianati oleh pengawal atau buat liquid paper tulis lain dak. Raja pun tahu tulisan dia, cuma waktu dia nulis tu dia terlalu nak marah. Gerai doa ni tak mati lagi budak ni, daripada yuslab jadi yutlaq. Daripada dipalang jadi dilepas. Masya Allah tabarakallah. Allah lah inilah kata faqad yakunu miftahuka fi yadika. Nah, jadi di sini budak tadi lepas dengan sebab mak dia mari. Mak dia mari. Ingat kau kematian anak dia di tangan mak dia. Mak dia mari pun ingat nama kau raja. Rupanya mari dengan sebab nak marah doa ni. Yang salah tulis yuslabu jadi yutlaku, lepaslah dia. Ini para jemaah sekalian. Jadi raja tadi pun balik semula kepada takdir Allah Subhanahu Taala. Boleh jadi budak tu jahat dulunya. Tapi dengan masuk dalam penjara, mak dia pun duduk doa hari-hari, duduk munajat, duduk apa ni minta dengan Allah Subhanahu Taala. Sebab itulah kata di dalam hadis, la apa ni uh, la yaruddul al-qadar illa doa. Jadi takdir itu tidak ditolak kecuali dengan doa. Boleh jadi dengan sebab dia ni mak dia doa kuat, munajat banyak kepada Allah SWT, minta Allah Taala lepaskan anak dia, maka akhirnya anak dia lepas. Kita kata alhamdulillah wifaqan lil maqadir. Ini bertepatan dengan takdir Allah SWT. Nak kata yuslab jadi yutlab. Jadi itulah cerita yang menarik. Maka di sini kita wajiblah kita kena redha dengan takdir Allah SWT. Kadang-kadang orang yang kita benci, kita nak suruh dia mati lalu. Tapi dia tak mati pula. Orang lain pula mati. Allahu Akbar. Baiklah, beberapa nasihat daripada sebagai penutup. Beberapa kata-kata nasihat daripada ulama salaf. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau aku pegang tangan aku ni bara api sehingga terbakar tangan aku, lebih baik bagi aku daripada aku kata laitahu lam yakun. Kalau tak jadi gini, kalau tak jadi gini, kalau tak jadi gini, aku tak jadi gini. Benda dah berlaku. Nabi larang. Nabi kata apa? Mu jangan kata kalau benda berlaku musibah pada kita, jangan kata lau anni fa'altu, kalau aku buat gini jadi gini. Kalau sebab benda tu dah berlaku. Ibnu Mas'ud kata, kalau aku pegang, aku jilat bara api, terbakar lidah aku, lebih baik daripada aku bercakap mengatakan bahawa laitahu lam yakun, la li syai'in lam yakun, laitahu kan, kalau gini tak jadi. Mana kalau aku gini jadi gini. Kalaulah aku tak pergi, tak aksiden. Kalau anak aku tak mati, dia jaga aku. Contohlah kalau kita kata, kalau suami ada lagi suka hidup, tak boleh kata kalau. Sebab benda dah mati. Benda dah berlaku. Ibnu Mas'ud kata, baiklah lidah aku ni pergi sentuh bara api daripada aku dah kata kalau. Sebab bila kita buka kalau, Nabi kata, fa'inna lau taftahu amal syaitan, kalau membuka pintu waswas syaitan. Syaitan mari. Kalau ada lagi, kalau hidup lagi, kalau tak pergi, kalau lagi.
Kalau tak mari, tak mati. Kalau tak pergi, tak aksiden. Kalau habis kalau. Jadi akhir sekali, syaitan duk main dalam kepala kita, kita pun jadi kalau. Hmm. Kata di Umar bin Abdul Aziz rahimahullah radhiyallahu anhu, asbahtu wa mali surur. Aku pagi-pagi bila aku sudah tidur, tak adalah aku suka kecuali apabila hati aku menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Menerima qada dengan qadar Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Kata di Yahya bin Mu'an, seorang ulama, bila seorang itu sampai kepada tahap qada dengan takdir Allah, dia kata apa? Aku letak atas diri aku ni 4 perkara. Kalau Tuhan beri, aku terima. Kalau Tuhan tak beri, aku redha. Kalau Tuhan hidupkan lagi aku sembah dia. Kalau aku berdoa, kalau Allah Ta'ala jemput aku terima. Maknanya, semua benda kita duduk kepada kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah, apa saja yang kamu minta dengan aku, apa saja yang kamu minta daripada aku akan terima. Aku akan di apa? Redha dengan ketentuanmu, ya Allah. Baiklah. Seorang lagi nama dia Bishr bin Bashar Al-Mujashi'i, seorang ahli ibadat. Dia kata, laqitu ubadan salasan. Aku jumpa 3 orang ahli ibadat di Baitul Maqdis. Dia pergi Baitul Maqdis, dia tengok orang ni. Yalah, orang soleh ni, ahli-ahli tu untuk wali duk ibadat sini. Dia kata, sini, Syekh, nasihatkan saya. Syekh yang pertama bagi kata, dia kata apa? Dia kata, qala alqi nafsaka ma'al qadar haisu alqa. Duduklah dengan takdir Allah di mana saja berada. Kalau Tuhan beri mu senang, mu syukur. Tuhan beri mu susah, mu sabar. Mu jangan lari. Mu akan tenang hidup. Hmm. Pergi jumpa pula. Tok ayuh yang kedua pula. Syekh Ausini. Bagi pesanan wasiat pada kami, Syekh. Qala iltamis ridwanahu fi tarki manahi. Mu carilah keredaan Allah Ta'ala dengan meninggalkan perkara yang Tuhan larang. Maka Allah Ta'ala akan sampaikanmu kepada keredaannya. Masya Allah. Di jumpa tok ayuh yang ketiga. Ya Ausini. Syekh, nasihatkan saya. Fabaka. Dia pun menangis. Belum dia nasihat, dia teriak dah. Qala tabtaghi fi amrika tadbiran ghai tarbirhi. Mu jangan cari susun atur hak mu buat lain pada susun atur hak Tuhan letakkan. Kita buat rancangan betul, tapi kalau jadi dah kita kena terima. Sebab itulah yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dengan itu banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala curahkan dalam hati kita sabar, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita stres bagaimanapun, benda yang berlaku sudah pergi, tak akan kembali. Yang hilang tidak akan muncul. Yang mati tak hidup balik. Kita kehilangan pahala sebab tidak sabar. Kita hidup tidak bahagia sebab tidak redha. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita, insya-Allah yang terbaik. Tamatlah perbincangan kita pada petang ini. Kita akan sambung lagi dalam muka surat 163, 2 jenis hidayah. Hidayatul taufik wa hidayatul irsyad dalam siri yang akan datang, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.